Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama dan selama-lamanya kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmatnya kita semua diberi bermacam-macam nikmat. Khususnya kita pada hari ini baru sahaja menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudiannya kita dapat sama-sama duduk dalam satu majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ni adalah majlis para malaikat, yang mana para malaikat akan datang berbondong-bondong datang ke majlis ilmu untuk menghadiri majlis ilmu. Dalam satu hadis ada menyebutkan bahawa, dan satu hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang mafhumnya adalah barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi kita pada hari ini sedang berada dalam satu majlis ilmu, maka hendaklah kita sama-sama menjaga adab. Kita berniat untuk menuntut ilmu ni adalah untuk kita mendapat redha Allah, untuk kita memecahkan kejahilan kita, untuk kita menjadi orang yang berilmu di sisi Allah SWT. Lebih-lebih lagi pada hari ini kita akan belajar perihal adab. Mana ni adab ni adalah sangat-sangat penting. Kerana apa? Orang yang tinggi ilmunya tapi tiada adab, maka itu tidak dipandang oleh Allah SWT. Ada satu kisah pada zaman dahulu, pada zaman Imam Malik. Imam Malik ni dia ada seorang anak murid dia. Anak murid dia ni bernama Abdul Rahman Al-Qasimi. Syekh Abdul Rahman Al-Qasimi. Nak ceritakannya di sini bahawa Syekh Abdul Rahman Al-Qasimi ni dia berkata bahawa dia telah belajar, dia telah berkhidmat dengan Imam Malik selama 20 tahun. Dia telah berkhidmat dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tapi apa yang dia kata selama 20 tahun dia berkhidmat dengan Imam Malik, 18 tahun digunakan untuk belajar perihal adab saja. 18 tahun digunakan umur dia untuk belajar perihal adab. 2 tahun digunakan untuk belajar ilmu. Bayangkanlah 18 tahun saja untuk belajar adab daripada Imam Malik. 2 tahun saja, 2 tahun yang sangat singkat digunakan untuk belajar ilmu. Last dia kata apa? Alangkah baik kalau digunakan 20 tahun tu kesemuanya untuk menuntut ilmu adab daripada Imam Malik. Rupanya tak cukup lagi 18 tahun belajar adab. Dia berharap 20 tahun tu digunakan keseluruhannya untuk belajar adab dengan Imam Malik. Punyalah pentingnya belajar adab ni. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama akan cuba bermuzakarah perihal beberapa adab daripada kitab Al-Adab karangan Syekh Muhammad Amin bin Idrus. Alhamdulillah pada majlis sebelum ini kita ada belajar perihal adab tidur. Pada kelas sebelum Ramadan tu kita ada belajar bermuzakarah perihal adab tidur. Jadi suka untuk saya di sini untuk kita ulang kaji semula secara ringkas sepantas kilat. Kita ulang kaji semula perihal adab tidur. Saya akan sebut di sini Antara adab tidur yang kita telah belajar sebelum ini adalah pertama sekali berwuduk sebelum tidur. Yang kedua hadap kiblat. Yang ketiga kita tidur dalam keadaan mengiring ke sebelah kanan.
Yang keempat, antara sunnah lagi adalah sebelum tidur kita bertaubat dan niat untuk bangun tahajud. Penting tuan-tuan yang mulia, untuk kita sama-sama sebelum tidur kita niat untuk bangun tahajud. Walaupun mungkin kita ni rasa tak boleh bangun ni, mungkin kita rasa susah nak bangun, tapi bila kita ada niat untuk bangun tahajud, maka walaupun mungkin kita terlajak tak dapat bangun tahajud, maka mungkin insya-Allah Allah akan bagi kita nilai pahala bertahajud. Antara sunnah yang lain sebelum tidur adalah mematikan api yang menyala, menutup bekas mangkuk gelas yang terbuka. Yang ketujuh, mematikan lampu dan mengunci pintu. Yang ke-8, kibas tempat tidur. Kalau sebelum tidur kita kibas dahulu, tu adalah sunnah Nabi SAW. Kita boleh jadi ada ulat-ulat ke, ada serangga-serangga yang ada atas tilam kita tu akan pergi dengan kita kibas. Yang ke-9 adalah tidur dalam menutup aurat. Walaupun kita tidur seorang, kita disunahkan untuk tidur dalam menutup aurat, dalam keadaan menutup aurat. Kita pada hari ini mungkin biasa-biasa kalau remaja dia suka tidur dalam pakai seluar pendek kan, tidur dalam keadaan tidak menutup aurat. Yang sebenarnya lebih baik adalah walaupun kita tidur seorang diri, maka terlebih afdalnya kita tutup aurat. Sebab apa? Walaupun tak ada manusia, tapi kita perlu malu dengan Allah. Antara sunnah yang lain adalah tidur sebelum tidur tu kita tulis wasiat. Andai kata kita ni ada hutang dengan orang, maka kita tulis satu surat, tulis hutang kita dengan siapa, ataupun wasiat-wasiat yang penting yang lain lah. Antara sunnah yang lain adalah kita baca surah Al-Kafirun sebelum tidur, baca ayat kursi, baca 3 kul dan hembus pada kesurahan badan. Antara juga adalah sunnah yang lain adalah kita baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dan tidak lupa juga antara sunnah yang penting juga adalah sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah. Jadi itulah seberingkas adab sebelum tidur. Jadi untuk kali ini, untuk pada hari ini, kita sama-sama akan bermuzakarah berkaitan adab dalam tandas. Adab dalam tandas. InsyaAllah muka surat 70 berkaitan adab masuk dan keluar kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, di antara adab-adab ketika akan masuk ke kamar mandi, pertama sekali adalah sebelum masuk ke kamar mandi ataupun tandas, kita hendaklah menutup kepala untuk menjaga rasa malu kepada Allah SWT. Kecuali kalau nak mandi tak apalah, tak tutup kepala. Ni kalau kita nak pergi tandas, nak buang air kecil, nak buang air besar, maka yang lebih baiknya adalah kita tutup kepala kita. Kerana apa? Sayyidina Abu Bakar pernah berkata, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya ayuhan nas istahyu minallah fa inni la azullu idza ataitu al-khala ughatti ra'si istihya'an min rabbi, atau kama qala rawahu Abu Daud. Yang bermaksud bahawa, wahai para manusia, malulah kalian kepada Allah, maka sesungguhnya aku selalu diam di bawah atap jika masuk ke kamar mandi sebelum seraya menutup kepalaku, kerana rasa maluku kepada Tuhanku. Hadis riwayat Abu Daud. Penting tuan-tuan yang mulia, sebelum kita masuk tandas, pastikan kepala kita bertutup. Kalau kita ada kopiah, pakai kopiah. Kalau tak ada kopiah, ada topi pun boleh juga. Ada topi pun boleh pakai. Tapi soalannya kalau dua kita tak ada kan, kopiah tak ada, topi pun tak ada, maka nak pakai apa? Maka apa yang perlu kita buat? Kalau kita pakai baju, kita boleh cabut baju kita terlingkupkan atas kepala kita. Itu pun dah dikira sebagai menutup kepala. Mudah sebenarnya kalau kita niat nak mengamalkan sunnah, maka Allah akan permudahkan. Okey, yang pertama adalah menutup kepala. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah kita memakai selipar atau sandal agar kaki tidak terkena najis dan selamat dari gangguan jin. Yang ini penting. Apabila kita masuk ke dalam tandas, maka perlulah kita pakai selipar. Tujuannya adalah apa? Untuk kita ni tak tahu kalau kita masuk tandas, kita ni boleh jadi air kencing terpercik pada kaki kita, boleh jadi ada najis terlekat pada kaki kita. Jadi dengan memakai selipar, maka akan selamatlah kaki kita.
Tapi kalau kita perhatikan, ada setengah masjid pada hari ini sudah tidak lagi tidak lagi menjadikan selipar untuk masuk ke dalam tandas. Malah ada setengah tandas di setengah masjid dia melarang memakai selipar. Maksudnya sebelum masuk tandas tu dia dah ada tip dah tulis dilarang memakai selipar. Maksudnya sebelum masuk tandas tu selipar kita kena letak kat luar. Masuk tandas dalam kaki ayam. Ini sebenarnya salah menyalahi adab-adab masuk tandas. Yang sebetulnya adalah masuk tandas ni kena pakai selipar. Sebab kita ni lebih-lebih lagi kita dah masjid, kalau kita tak pakai selipar dengan kaki bernajis, lepas tu masuk pula masjid, maka akan mengotori masjid kita. Jadi pentinglah untuk kita sama-sama menyediakan selipar kat rumah kita, tandas kat rumah kita, tandas dekat rumah-rumah kita lah. Kalau kat masjid sememangnya perlulah. Dan yang ketiga adalah membaca doa berikut ketika masuk ke kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsin najisi al khaba'ithi al mukhbithi syaitanir rajim. Allahumma ja'al dukhuli ibratan wa amit anni al adha wa afini birahmatin tarda biha anni. Dalam ni doa ni panjang sikit lah, tapi yang biasa kita dengar doa yang biasa kita dengar adalah yang kita baca daripada kecil lagi kita baca doa ni. Doanya adalah pendek ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau dalam buku ni dia panjang sikit, tapi kita boleh amalkan lah. Kalau kita mampu hafal yang panjang, kita baca yang panjang. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang kita selalu baca tu ada hadis. Inna hadhil hushusha muhtararatun fa idza dakhala ahadukum falyakul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, sesungguhnya kamar mandi ini adalah tempat yang selalu dihadiri, yakni oleh jin dan syaitan. Jika salah seorang dari kalian akan masuk, maka bacalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis riwayat Ibnu Majah. Persoalannya, jika kita terlupa baca doa ni, kita dah masuk tandas, tiba-tiba baru teringat, Allah, aku ni tak baca lagi doa masuk tandas ni. Dah masuk tandas baru teringat. Jadi apa yang perlu kita buat? Dalam buku ni ada menyebutkan bahawa jika doa tersebut tidak dibaca saat masuk kamar mandi, misalnya kerana lupa, maka dianjurkan untuk tetap dibaca dalam hati tak kala berada di dalam kamar mandi. Maksudnya di sini, kalau kita dah masuk tandas dan kita terlupa baca doa masuk tandas, maka dalam kitab ni pengarang menyebutkan bahawa boleh kita baca doa tersebut dalam tandas, tapi baca dalam hati. Maksudnya dalam tandas tu kita lupa bacalah dalam hati, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tak boleh berlafaz lah, kena baca dalam hati saja. Ini yang seterusnya adalah antara sunnah masuk ke dalam tandas adalah tidak berbicara kecuali jika terdapat uzur. Dilarang berkata-kata lah, dilarang berborak-borak ketika kita berada dalam tandas. Pada hari ini berlaku sebaliknya lah. Kita hari ini lebih suka berborak-borak dalam tandas, lebih seronok. Kawan kita duduk sebelah, kita pun masuk juga tandas borak. Hari ni lepas ni nak pergi mana? Tadi kau makan apa? Boleh pula borak sebab duduk sebelah-sebelah dalam tandas. Dia jadi seronok pula. Sambil kita buang air besar, kita buat borak dengan kawan kita. Yang sebenarnya tidak boleh berbicara dalam kamar mandi kecuali jika terdapat uzur. Kalau ada uzur tu, bolehlah kita nak bercakap-cakap dalam tandas. Jadi kita ada masak sesuatu dekat dapur, lepas tu kita sakit perut, masa dalam tandas tu boleh teringat rupanya tengah masak sesuatu di atas dapur, maka kita boleh jerit kat anak kita ke, dekat adik kita, kakak kita ke, supaya dia tolong tengok kan makanan tersebut. Maka ini dibolehkan sebab ni darurat. Kalau sahaja nak bercakap dalam tandas, maka tidak dibenarkan. Antara adab yang lain termasuk adalah tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir dan tidak berselawat di dalam tandas. Ini adalah lebih penting lagi lah.
Kalau bercakap benda yang biasa pun tak boleh, apatah lagi untuk membaca Al-Quran, berzikir ataupun berselawat. Kita walaupun kita ni hafiz ke apa ke, tapi dalam Al-Quran tu tak, dalam tandas tak boleh lah kita nak teruskan untuk baca Al-Quran. Kalau kita nak baca pun macam tadi, baca doa masuk tandas kan, baca dalam hati saja, maka itu dibolehkan lah. Antara adab yang lain adalah jika seseorang bersin di dalam kamar mandi, maka tetap disunahkan baginya untuk mengucapkan Alhamdulillah di dalam hatinya, dan dia akan mendapat pahala. Pengarang juga menyebutkan bahawa jika kita bersin dalam tandas kan kita tahu kan, kalau kita bersin kena ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi bagaimana pula situasinya kita berada di dalam tandas, maka apakah boleh juga kita untuk ucapkan Alhamdulillah? Maka dalam kitab ini menyebutkan bahawa pengarang mengatakan bahawa boleh untuk kita ucapkan Alhamdulillah, tetapi ucapkan dalam hati saja, dan dia akan mendapat pahala atas ucapan tersebut. Berdasarkan Imam Al-Bajuri ada menyebutkan perihal permasalahan bersin jadilah. Imam Al-Bajuri mengatakan bahawa falau atasa hamidallaha biqalbihi wa yusabu alaihi, yang bermaksud jika seseorang bersin, yakni tak kala berada dalam kamar mandi, maka dianjurkan baginya untuk tetap membaca Alhamdulillah dalam hatinya, maka dan dia tetap diberi pahala. Mudahnya rupanya. Sebelumnya kita tak pernah tahu kan, kalau kita bersin dalam tandas, maka sebenarnya boleh untuk kita ucapkan Alhamdulillah, tapi ucapkan dalam hati sajalah. Tak perlulah kita nak menjerit ke, nak kuat-kuat ke, cukup sebut dalam hati saja, Alhamdulillah. Okey, antara sunnah yang lain ketika masuk dalam tandas adalah kita mendahulukan kaki kiri. Ini kita dah tahu lama dah, zaman kita kecil-kecil dulu dah sebut dah, mak ayah kita dah sebut bahawa nak masuk tandas ni masuk kaki kiri, nak masuk masjid kaki kanan. Itu memang kita dah tahu dah, kita dah pada kecil dah, kita dah diajar. Maka pengarang juga ada menyebutkan bahawa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, man bada'a birijlihil jumna qabla yasarihi idza dakhala al-khala'a ubtuliya bil faqri. Yang bermaksud bahawa artinya, barang siapa yang mendahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri tak kala masuk kamar mandi, maka dia akan ditimpa musibah kemiskinan. Rupanya siapa yang saja masuk kaki kanan, masuk tandas dengan kaki kanan, maka dia akan ditimpa dengan musibah kemiskinan. Rupanya ada hikmah. Pengarang menyebutkan bahawa siapa yang masuk tandas saja-saja kaki kanan, orang ni memang natijahnya akan mendapat kemiskinan. Ini semua adalah ketentuan Allah. Tapi pengarang disebutlah pentinglah untuk kita sama-sama untuk melazimi dengan kaki kiri masuk tandas. Dan persoalannya jika kita termasuk contoh kita masuk tandas kaki kanan tak sengaja, jadi apakah yang perlu kita buat? Maka sebahagian ulama cakap kita boleh keluar balik tandas tu, kita boleh undur balik, kita masuk dengan kaki kiri. Tadi dah masuk kaki kanan tak sengaja, maka boleh kita undur balik ataupun kita keluar balik tandas tu, kita masuk dengan kaki kiri. Maka ini adalah dibenarkan. Okey, antara sunnah yang lain sebelum masuk tandas ni adalah, antara adab yang lain adalah tidak membawa Al-Quran, hadis ataupun zikir yang lain ke dalam tandas, kecuali jika darurat seperti takut hilang atau kerana tidak terdapat orang selainnya yang dapat dititipkan Al-Quran ataupun kitab-kitab mulia yang lain. Dalam tandas ni kita tak boleh bawa Al-Quran, tak boleh bawa hadis, tak boleh bawa kitab-kitab agama ataupun apa-apa saja yang berkaitan dengan agama, maka kita tidak dibolehkan untuk membawanya. Contohlah, kalau kita biasa kita pergi kat tandas awam, kalau kita pergi kat tandas awam, kita ni ada Al-Quran pula bawa lepas kelas Al-Quran,
kita ada Al-Quran pula, Al-Quran cantik pula Al-Quran baru beli. Soalannya, kalau kita tinggal kat luar tandas, takut hilang pula, takut orang curi pula Al-Quran baru beli, Al-Quran cantik. Jadi apakah yang perlu kita buat sekarang ni? Kalau masuk bawa Al-Quran masuk tandas, maka berdosa pula, sebab Al-Quran ni adalah kitab suci. Tapi kalau kita tinggal kat luar pula Al-Quran ni, maka Al-Quran ni akan hilang tapi dalam pengarang menyebutkan bahawa jika kita berada dalam keadaan darurat seperti takut hilang, maka boleh kita bawa Al-Quran tu tersebut. Tapi kita cover lah, tutup sikit ke, tak dalam beg ke, kita sorok-sorok sikit, jangan terang-terang sangat. Maka kalau dalam situasi darurat, maka boleh kita bawa masuk Al-Quran dan tandas. Kalau darurat sangat lah. Yang antara adab seterusnya, adab masuk tandas adalah saat buang air kecil atau besar, maka janganlah memandang kepada kemaluannya atau ke langit atau pada kotoran yang keluar, dan juga janganlah menoleh ke kanan atau kiri, akan tetapi pandanglah ke arah depan. Pengarang menyebutkan bahawa antara adab yang lain adalah kita ni jangan pandang, jangan tengok tai kita, jangan tengok najis kita. Juga tak boleh tengok kemaluan kita. Pengarang menyebutkan bahawa tengok kiri, tengok kanan pun tak boleh. Sebaiknya tengok depan je, pandang depan je. Tak payah tengok tak payah tengok najis, tak payah tengok kemaluan kita. Kita pandang depan saja. Sebab apa? Dalam kitab Raudatul Talibin menjelaskan bahawa rupanya dalam kitab Raudatul Talibin ada sebut bahawa kita tak boleh pandang najis, tak boleh pandang kemaluan, tak boleh pandang kiri, pandang kanan, tak boleh pandang atas. Sebelum ni mungkin kita pernah dengar bahawa pernah dengar bahawa tak boleh pandang kemaluan saja. Rupanya dalam kitab ni sebut bahawa kiri kanan pun tak boleh pandang, atas pun tak boleh pandang. Yang boleh pandang depan saja. Adalah hikmah yang kita mungkin tak tahu. Ada hikmah di sebalik tersebut Antara adab yang lain adalah janganlah makan atau minum atau bersiwak tak kala buang air kecil atau besar, kerana hukumnya adalah makruh dan dapat menyebabkan sering lupa. Hikmah jangan makan. Antara adab yang lain adalah tidak boleh makan atau minum dalam tandas. Ini memang kita tahu dah, pada kecil dia kita dah belajar Antara adab yang lain adalah tidak buang air kecil pada air yang tergenang, yakni air yang bertakung, kerana hukumnya makruh. Ketika buang air kecil atau besar, maka janganlah menghadap ke arah Kaabah atau membelakanginya tanpa terdapatnya halangan. Antara adab-adab yang lain adalah kita kalau kita masuk tandas, nak buang air besar, buang air kecil ni, kita tak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Kalau kita dalam kitab ni sebut, kalau kita nak buang air kecil nak buang air besar, maka kita tak boleh menghadap kiblat. Kalau kita tahu kiblat kat depan ni maka kita perlu serongkan badan serongkan badan kiri atau kanan. Tapi persoalannya sekarang ni, kalau tandas kita hari ini dibuat menghadap ke kiblat, maka adakah boleh kita menghadap ke kiblat? Dalam kitab ada sebut bahawa dilarang kita untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat jika berada di kawasan awam, di kawasan lapang. Maksudnya kalau kawasan yang tertutup, kalau kita menghadap kiblat, maka tidak menjadi halangan untuk kita. Halangan untuk menghadap kiblat ni adalah apabila kita berada di kawasan yang lapang, kawasan yang tak tertutup, macam contoh berada di padang ataupun kita berada di hutan yang mana tak ada penghadang, maka masa itu tak boleh kita menghadap kiblat. Adapun kalau pada hari ini rumah-rumah yang mungkin tandas-tandas ada yang dibina menghadap ke kiblat, maka ulama cakap masih dibolehkan, masih diharuskan lagi. Kalau kita mampu elakkan, maka elakkanlah. Tapi larangan dalam kitab menyebutkan bahawa larangan ni terpakai apabila kita berada di kawasan yang lapang. Tak boleh menghadap kiblat. Okey, antara adab yang lain adalah tidak buang air kecil dalam keadaan berdiri kerana hukumnya makruh. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, kecuali jika terdapat uzur. Seperti yang kita tahu, kita tak boleh membuang air kecil
Atau lebih lagi buang air besar lah, memang tak boleh lah dalam keadaan berdiri. Kerana apa? Memang larangan, memang terdapat larangan lah. Imam Syafi'i cakap makruh hukumnya orang yang kencing dalam keadaan berdiri. Kecuali kalau darurat lah. Contohnya kalau kita pergi R&R kan, panjang batu, tandasnya yang boleh duduknya hanya berapa saja, 4-5 kan. Kita pula ni dah darurat ni, nak terkeluar ni. Kalau tak kencing berdiri ya, maka nasibnya kita kencing kat kawasan situ lah kan, dekat kawasan Singki lah. Jadi alamat sekarang ni, jika dah berlaku dalam uzur, jika kita berada dalam keadaan darurat, maka kita dibolehkan untuk berdiri, kencing dalam keadaan berdiri. Maksudnya nampak tempat berdiri tu kencing lah. Maka dibolehkan keadaan darurat. Jadi tapi dalam keadaan berdiri pun kita kena jagalah kan, jaga seluar kita, jaga kemaluan kita. Lepas dah buang tu kita kena basuh betul-betul. Itu adalah penting lah. Sebab apa? Dalam hadis ada sebut bahawa terdapat orang yang diazab dalam kubur. Sebab apa? Dia ni tak jaga perihal air kencing dia. Pernah sekali dalam satu hadis yang panjang bahawa Nabi ni lalu pada satu kubur, dan Nabi cakap orang yang dalam kubur ni sedang diazab. Jadi mereka diazab dengan sebab dua benda. Pertama sekali sebab dia ni tak jaga perihal air kencing dia, dan satu lagi sebab dia ni mengadu domba, dia suka melaga-lagakan orang. Jadi pentinglah untuk kita menjaga kebersihan air kencing ni. Sebab apa? Antara siksa kubur disebabkan kita tak jaga air kencing, tak jaga perihal air kencing. Jadi antara adab yang lain ketika berada dalam tandas adalah tidak meludah di dalam jamban, tidak meludah ke dalam tandas. Antara yang saya pernah belajar lah kan, antara hikmahnya sebab apa kita ni selalu baca Quran, kita ni selalu baca hadis. Apabila kita ludah dalam tandas, maka air liur kita yang mulia ni, yang ada sebut nama Allah ni, ada berzikir ni, maka kita akan ibarat seolah menghina lah. Sebab kita tahu jamban ni kan tempat yang kotor, tandas ni adalah tempat yang kotor. Jika kita ludah, maka seolah-olah kita telah menghinakan ayat-ayat Quran kita tadi, yang kita baca, zikir-zikir kita sebut tadi, lafazkan. Maka kita sebolehnya janganlah kita meludah dalam tandas. Sebolehnya jangan meludah dalam tandas. Kalau nak meludah pun pergi ke Singki, dah keluar tandas dan barulah ludah. Sebab apa? Kita ni banyak baca Quran, kita ni banyak baca hadis kan, banyak berzikir. Kalau kita ludah dalam tandas adalah satu yang panggil satu kehinaan lah. Tandas tempat yang kotor. Jadi alhamdulillah banyak yang kita belajar pada hari ini. Jadi pentinglah apabila apa yang kita belajar ni kita semua dapat amalkan. Walaupun kita belajar banyak pun, kalau kita tak amalkan, maka sia-sialah apa yang kita belajar ni. Sebab apa? Tandas ni adalah setiap hari kita masuk tandas. Setiap hari kita masuk dalam tandas. Kalau nak sehari tu mungkin dalam 5-6 kali kita masuk dalam tandas. Maka kalau kita dapat menjaga adab ni, maka banyaklah pahala kita kan. Kalau kita tak jaga adab masuk dalam tandas, maka samalah kita dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam pun masuk tandas juga. Orang bukan Islam pun dia buang air kecil, buang air besar juga. Tapi kalau kita menjaga adab mengikut sunnah Nabi SAW, maka banyaklah kita punya, orang panggil, sambil kita buang hajat kita dapat pahala. Sambil kita buang air kecil kita dapat pahala. Kalau kita masuk tandas tanpa jaga adab, tanpa mengikut sunnah Nabi SAW, maka sia-sialah kita buang hajat tu tanpa dapat pahala. Dan ulama sangat menekankanlah kita untuk menjaga adab masuk dalam tandas ni. Sebab apa? Cuba kalau kita perhatikan sekarang ni, ramai orang yang terjatuh dalam tandas, ramai orang yang mendapat kemalangan dalam tandas. Dan kemalangan dalam tandas ni lebih banyak daripada kemalangan di tempat lain. Kalau kita perhatikan, banyak orang jatuh dalam tandas daripada orang jatuh daripada bangunan ke, orang jatuh daripada helikopter ke. Orang yang jatuh dalam tandas, tergelincir dalam tandas lebih banyak. Kita dengar di kampung-kampung ada pakcik-pakcik yang terjatuh dalam tandas, meninggal, terjatuh dalam tandas, ada gout, boleh menyebabkan dia luka-luka. Jadi pentinglah rupanya kalau kita menjaga adab kan dalam tandas, dia tak adakan kita
mendapat musibah dan tandas, maka mungkin kita akan mendapat pahala lah. Sebab kita sambil kita masuk tandas, kita jaga adab kan. Jadi insya-Allah moga-moga apa yang kita belajar pada hari ini kita sama-sama dapat amalkan. Semoga selepas ini, kalau kita sebelum ni masuk tandas tak tutup kepala, kita boleh tutup kepala. Paling kurang apa, kalau kita tak ada kopiah, tak ada topi, baju tu kita cabut, kita tutup kepala, kita cover. Tu adalah antara sunnah Nabi, antara adab masuk tandas. Kalau sebelum ni kita tak pakai selipar masuk tandas, maka pakai selipar masuk tandas. Sebab kita pun tak tahu kan, najis ni kalau kita boleh nampak senang lah, tapi najis ni tak boleh nampak kan. Tapi kalau lekat kaki kita, lepas tu kita solat dalam keadaan menajis, maka solat kita tak akan diterima. Kalau sebelum ni kita masuk tandas kaki kanan, maka ubahlah masuk kaki kiri. Kalau sebelum ni kita masuk tandas, kita berborak-borak kan, kita bercakap-cakap dengan kawan kita, kita bersembang-sembang, kita dengar lagu, maka lepas kita dengar, lepas kita hadir muzakarah ni, maka kita ubahlah sikap kita, janganlah berborak. Masuk tandas tu senyap kan. Masuk tandas tu percepatkan masa kita dalam tandas. Baru masuk tandas ni jangan bawa Al-Quran, jangan kita bawa kitab-kitab agama, jangan bawa benda yang berkaitan, benda yang mulia lah, jangan kita bawa dalam masuk tandas. dalam semasa dalam tandas pun kita jangan tengok kemaluan kita, jangan tengok najis, jangan tengok tahi kita. Sebab apa, tu semua adalah perkara yang jijik, perkara yang kotor. Memang pasti ada hikmah di sebalik larangan-larangan yang kita baca ini, mesti ada hikmah. Allah telah tetapkan kepada kita setiap perkara yang ditetapkan dalam syarak, mesti ada hikmah, ada kebaikan. Jadi apa yang baik datang daripada Allah Taala, apa yang kurang datang daripada diri saya juga, sebenarnya datang daripada Allah juga. Semoga apa yang kita dapat belajar pada hari ini kita semua dapat amalkan, dapat kita jadikan iktibar, dapat kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain lah, yang tak hadir. Moga-moga Allah Ta'ala terima kita punya majlis pada hari ini. Allah Ta'ala catatkan, Allah Ta'ala golongkan kita dalam golongan orang yang beriman dan beramal soleh. Moga-moga kita dapat bertemu lagi pada majlis yang akan datang. Saya tutupi majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.